Sebab tuan-tuan yang mana tak ada kitab, tuan-tuan cuba cari kenapa pentingnya kitab ini memenuhi saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut dalam hadis dia, kun aliman. Saya nak bagi sedikit ni, pentingnya kitab ni lah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan au kama qala. Yang bermaksud kun aliman. Rasulullah kata jadilah kamu orang yang berilmu. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita menuntut ilmu ni sampai mati. Jangan kita kata aku tak cukup lah untuk ilmu, aku dah belajar dah. Jangan. Siapa pun dia tidak boleh mendakwa dia telah tamat belajar ni. Kalau belajar di universiti lah, yang ambil bidang-bidang sains ke apa kan, dah ambil ijazah, ambil master PhD, habis betul. Tapi bidang agama tak ada. Bidang agama lagi belajar lagi banyak tak tahu. Lagi kita mendalami lagi kita tak tahu. Ibarat ilmu ini, dia kalau kita celup dalam air, jari kita ni dalam laut lah, celup air, ilmu kita di hujung jari ni, air yang melekat ni. Manakala ilmu Allah di luas, lautan yang luas. Itu perumpamaan yang Nabi buat. Jadi mesti belajar. Jadi sebab itu semayang ni, tuan-tuan tadi bila dah tahu dah menuntut ilmu ni, mesti ada kitab. Jadi Nabi kata jadilah kamu orang yang berilmu. Kun aliman. Okey, kalau tak boleh menjadi orang berilmu ni, yang pertama ni selalunya yang belajar bidang agama. Kun aliman ni orang yang belajar agama lah, yang belajar daripada Jordan, Mesir dan sebagainya, Madinah. Bila dia belajar agama, dia akan dapat ilmu agama. Kita tak boleh umpamanya. Kita tak belajar agama. Tapi Nabi bagi pilihan yang kedua. Au muta'alliman. Ini pilihan nombor 2. Dia ada 4 golongan ya. Hadis yang saya baca tadi ada 4 golongan. Pertama, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Ini orang yang belajar agama lah, bidang agama. Kita tak ada bidang agama. Au muta'alliman, atau jadi golongan yang kedua, orang yang belajar. Bila orang belajar ni, inilah dia bila belajar mesti ada kitab. Ada kitab, ada rujukan dia. Paling tidak ada catatan. Ini kategori nombor 2. Kategori nombor 2 ni baiklah juga. Yang pertama lebih baik, yang kedua. Nabi bagi lagi pilihan yang ketiga. Au mustami'an. Ini golongan ketiga ni yang paling ramai. Mustami'. Mustami' ni apa? Orang yang mendengar. Ini ramai. Dia lenggang datang. Tapi tak apa, alhamdulillah. Duduk nombor 3. Kitab tak ada, pensil tak ada, kertas tak ada, melenggang. Dapat juga nombor 3 kerana au mustami'an, orang yang mendengar. Tapi nombor 3 lah. Jadi kalau boleh kita janganlah 20 tahun asyik nombor 3 je, naik setingkat. Naik, bawa kitab, bawa catatan, dah naik nombor 2. Belajar tinggi lagi, ambil ijazah ke apa ke, sijil ke apa, naik lagi satu tingkat pertama. Ini yang paling baik. Itu orang yang berilmu. Kemudian Nabi sebut lagi, kalau tak boleh juga menjadi orang yang mendengar, au muhibban, yang keempat. Dia ada 4 ya. Yang terakhir 4, au muhibban ni orang yang cinta majlis ilmu. Dia suka majlis ilmu tapi dia kadang dia sibuk tak dapat datang. Disediakan ayah ni dia sedia tapi dia tak mana-mana pergi. Sediakan kitab apa, kursi ke apa ke, tapi dia tak berapa nak boleh konsentrate sangat. Tak apalah, dapat kategori nombor 4. Au muhibban, dia cinta majlis ilmu, di viralkan. Tadi pun saya was-was saya nak datang tak dapat mesej. Ada ke tak ada kuliah kan? Mungkin di sini macam tu kan. Di sini ada orang beritahu tak ada. Ikut jadual lah. Tempat-tempat lain dia teringat kan. Saya tak ada ingat ada ke tak ada. PKP ke boleh ke ngajar, tak boleh ngajar. Tapi tak apalah, dah tahu mana bila ada dalam jadual tu, ikut jadual tu lah. Jadi Nabi kata jadilah kamu orang yang keempat, iaitu orang yang cinta ilmu. Viralkan. Malam ni sekolah ustaz datang malam ni, ataupun ambil maklumat dalam kuliah ni, sampaikan balik rumah tadi kuliah tadi, ustaz dah kata gini. Dalam WhatsApp tu hantar. Diviralkan. Kemudian Nabi yang seterusnya Nabi beri amaran
Fala takun khamisan. Khamis ni apa? 5 Khamis ni kelima. Golongan yang kelima Nabi kata. Dia ada 4 yang baik dia 4. Golongan kelima Nabi kata fala takun khamisan, jangan jadi golongan yang kelima. Fatahlik. Ujung hadis tu fatahlik. Fatahlik ni orang yang binasa. Golongan kelima ni golongan yang binasa. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka golongan yang kelima ni? Lalu Nabi menyebut golongan kelima ni, golongan yang fatahlik ni, golongan yang binasa ni adalah golongan yang lawan daripada yang 4 tadi. Sebab itu dalam Islam dia lawan tu kita kena ingat. Kita kena faham agama kita ni, lawan ni macam mana. Kalau begini Nabi sebut, lawan ni macam mana. Nabi kata lawan daripada 4 tadi, maka dialah golongan yang binasa. Golongan yang kelima. Siapakah dia? Pertama, kalau saya sebut, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Nabi kata. Maka dialah orang yang paling jahil. Orang jahil, tuan-tuan, golongan yang tak masuk syurga. Walaupun syurga tu milik Allah. Allah boleh masuk siapa-siapa yang dia nak atas ihsan dia. Betul. Kita masuk syurga bukan kerana semayang, tuan-tuan. Bukan kerana ilmu yang kita belajar, bukan. Dengan kita ingat begitu. Ini atas ihsan Allah. Tapi Allah sebut ihsan ni ada syarat-syarat dia. Takkanlah menderhakai Allah, Allah nak bagi dia masuk syurga. Logik akal kita. Tentulah Allah nak bagi orang masuk syurga ni orang yang baik dengan dia, orang yang taat perintah dia, rajin untuk ilmu, selalu bertaubat. Itu ciri-ciri dia. Maka yang pertama, jangan jadi orang yang jahil. Lawan daripada aliman tadi, dia orang yang paling jahil. Siapa lagi? Yang kedua saya sebut jadi apa? Orang yang muta'alliman, orang yang datang mengaji, rajin mengaji. Dialah yang liat mengaji. Ada tak golongan ni? Golongan liat mengaji ni ada tak? Ada. Bila Nabi sebut ni akan ada sampai akhir dunia ni. Sampai kiamat akan ada orang yang benci majlis ilmu. Dia lah orang paling benci majlis ilmu. Ada majlis ilmu, apalah majlis ilmu aku nak semayang je. Ini ada golongan. Ciri-ciri dia di antara bila majlis ilmu dia balik. Walaupun bukan semua. Mungkin balik ada uzur kan. Tapi yang banyaknya kalau dia balik, kemudian dekat-dekat isyak dia datang balik. Ini. Kemungkinan lah, maknanya golongan ni dia tak faham. Memang ada. Golongan yang tak mau mengaji ni ada. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kenalan tuan-tuan. Bila mengaji dia hilang. Nak masuk isyak dia datang balik. Ini yang tak faham. Dia tak faham. Sedangkan nak banding sembahyang berjemaah tadi tuan-tuan. Sembahyang berjemaah tadi kalau ikut mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Solat berjemaah tadi hukum dia fardu fardu kifayah. Solat berjemaah, hukum solat berjemaah tadi. Bukan fardu ain. Apa makna fardu kifayah? Fardu tu wajiblah, pahala lah, dapatlah pahala. Memang Nabi tuntut supaya kita solat berjemaah. Tapi nak cerita hukum solat berjemaah tadi, hukumnya fardu kifayah. Maksud fardu kifayah apa? Bila ada orang lain buat, yang lain tak bayar. Betul. Betul. Itulah definisi dia. Bukan semua kena datang. Kalau fardu ain, semua kena datang, yang duduk dekat ke, yang dengar azan wajib datang. Ini fardu kifayah. Fardu kifayah ni maknanya mesti ada sembahyang berjamaah di masjid ni. Kalau tak ada langsung, berdosa lah orang di sekeliling ni. Syarat mesti ada sebilangan. Bukan semua. Tetapi lepas sembahyang maghrib pula ada fardu, ada nuntut ilmu, ada majlis ilmu. Majlis ilmu tidak ada khilaf, wajib fardu ain. Menuntut ilmu ni hukum dia fardu ain. Fardu ain maksudnya setiap individu kita ni yang duduk di sini yang tidak ada apa-apa uzur wajib datang. Kalau dia tak ada hair duduk rumah, ada kuliah, malaslah aku pergi duduk rumah. Berdosalah dia. Kerana tuntutan menuntut ilmu tu wajib. Nabi menyebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu hadis sahih. Menuntut ilmu itu adalah kefarduan bagi setiap individu muslim. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Wajib. Maka sebab itulah menuntut ilmu ni memang perkara yang diwajibkan. Kerana menuntut ilmu lah kita akan dapat memahami agama kita. Kalau kita tak belajar, katakan hukum ni sunat je.
harus je. Kita takkan faham agama kita. Bila Allah wajibkan, mana datang, barulah kita faham bagaimana nak beribadat dan sebagainya. Jadi Nabi kata tadi apa? Janganlah kalau Nabi yang kedua, Nabi kata jadilah orang yang berilmu, dialah orang yang paling liat mengaji. Ataupun datanglah menuntut ilmu, dia tak mau. Yang ketiga, kalau Nabi kata jadilah kamu orang yang mendengar kan. Tuan-tuan ramai yang mendengar. Alhamdulillah. Tapi duduk nombor 3. Jangan selama-lamanya. Lepas ni naik tingkat 2 pula bawa kitab. Nombor 3, mustami'an. Maka lawan dia orang yang paling benci majlis ilmu. Dia tak mau dengar majlis ilmu. Ada majlis ilmu tutup pintu, tutup tingkap. Ada dekat radio tutup, TV tutup. Ada golongan ni. Ini golongan fatahlik Nabi sebut. Golongan yang binasa. Dan yang keempat Nabi kata jadilah kamu orang cinta majlis ilmu, dialah yang paling benci. Ada majlis ilmu di viralnya, jangan dengar ustaz ni, jangan dengar ustaz ni, dia memburuk-burukkan ustaz. Ada orang macam ni. Kan ada sepanjang hayat sampai kiamat ada golongan memburukkan. Ustaz ni bukan nak ngajar, nak kata orang. Dia sebut macam tu. Dia mengambil secara umum, jangan Jadi itulah dia kepentingan kita menuntut ilmu ni. InsyaAllah bulan depan tuan-tuan bawa lah kitab ni.